Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini. Suka saya nyatakan di sini, hari ini saya akan lebih fokus kepada kertas 3 dan kertas 4. Dan yang menjadi persoalan yaitu, adakah tidak menduduki kertas 3 atau kertas 4 boleh menyebabkan gagal SPM, yaitu KSSM? Ini antara persoalannya, ya. Jadi ini sebagai panduan kepada rakan guru dan khususnya kepada para pelajar yang bakal menduduki SPM KSSM tahun 2021, ya. Jangan terkeliru, ya, sebab tahun depan dua kohort ini akan menduduki SPM, yaitu tahun 2021. Kohort yang pertama pelajar KBSM yang dijangka pada bulan 2. Bincangan ini lebih kepada SPM KSSM, ya. Jangan terkeliru. Jadi saya suka tekankan di sini bahawa yang kita bincangkan ini ialah pelajar-pelajar KSSM, ya. Okey. Kita teruskan. Saya akan bacakan sedikit meringkas. Okey, kertas 3 ujian bertutur 70 markah. Okey, kertas 3 memperuntukkan 70 markah, dan dalam kertas 3 ini ada bahagian A, yaitu individu. Individu ini memperuntukkan 40 markah. Okey, dan bahagian B berkumpulan memperuntukkan 30 markah. Jadi keseluruhannya 70 markah. Okey. Dijangka akan diadakan pada bulan Jun ataupun Julai, khusus untuk pelajar tingkatan 5. Okey, pelajar KSSM ini akan diadakan semasa mereka berada di tingkatan 5, bukan di tingkatan 4, Okey. Okey, seterusnya saya tegaskan di sini bahawa kertas 4 merujuk kepada ujian mendengar, iaitu 30 markah diperuntukkan. Dan ujian mendengar ini kemungkinan jangkaan selepas ujian bertuturlah. Ya, kalau biasanya dalam PT3 pelaksanaan ujian mendengar dan bertutur itu begitulah, selepas ujian bertutur diadakan ujian mendengar pula akan diadakan selepas itu. Okey, kita teruskan. Okey, antara isu yang perlu diberi perhatian dalam format baharu di MKSSM ini ialah yang pertama, isu atau cadangannya. Yang pertama, keempat-empat kertas wajib calon atau pelajar duduki atau ambil. Okey, seterusnya isu ataupun isu atau cadangan. Yang kedua, pelajar atau calon yang tidak menduduki salah satu kertas, contohnya kertas 3 atau kertas 4, atas pelbagai isu atau masalah, calon atau pelajar tersebut dianggap gagal dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Okey. Okey, jadi ini sudah terjawablah tadi, ya. Jelaslah bahawa apabila mereka tidak menduduki salah satu kertas daripada keempat-empat kertas tadi, khususnya kita cerita pada kali ini iaitu kertas 3 atau kertas 4, maknanya mereka akan gagal. Antara isu yang menyebabkan mereka boleh gagal ialah apabila mereka tidak duduki ujian ini yang dijangka pada bulan Jun ataupun Julai. Ya, pelbagai isu dalam sekolah kadang-kadang kita pernah dengar pelajar bermasalah ketidakhadiran, ya, dan sebagainya. Jadi pelajar itu tidak dapat mengikuti ujian-ujian yang telah ditetapkan. Itu antara isu yang biasa berlaku, dan begitu juga yang berlaku dalam PT3. Ya, jadi ini antara isunya. Pelajar susah untuk menetapkan jadual untuk mereka hadir dalam kertas 3 ataupun kertas 4 ini. Sebab apa dikatakan begitu? Sebab ujian ini ditetapkan masanya, dan yang akan menilai ataupun mentaksirnya ialah dari pentaksir luar. Walaupun kita telah nyatakan ada kes khas, ya, tapi kes khas ini hanyalah kepada perkara-perkara tertentu, ya, seperti sakit, pelajar itu sakit ataupun mewakili negara dan sebagainya, mewakili sekolah ke aktiviti-aktiviti yang secara rasmi lah, ya. Itu antara isunya. Oke, kita teruskan.
Isu ataupun cadangan yang ketiga, markah keseluruhannya itu 300 markah daripada keempat-empat kertas akan diambil kira dalam penentuan grade markah keputusan SPM calon atau pelajar. Okey, ini bermakna daripada keempat-empat kertas itu, contoh kertas 1 memperuntukkan 100 markah, kertas 2 100 markah, kertas 3 70 markah dan kertas 4 30 markah. Keempat-empat kertas itu akan digabungkan markah dan akan diberi penentuan untuk penentuan grade markah keputusan SPM pelajar-pelajar ini. Ya, jadi nisbah untuk ketiga ataupun keempat-empat kertas ini tidak dinyatakan oleh pihak lembaga, tetapi amat ditekankan oleh pihak lembaga 300 markah perlu diambil kira dalam penentuan markah pelajar. Okey. Jadi kita teruskan kepada yang keempat. Okey, yang akhir sekali kita akan tengok isu ataupun cadangan rentetan daripada yang ketiga tadi. Guru atau pihak sekolah disarankan agar mengadakan pelaksanaan kertas 3 dan kertas 4 di sekolah untuk mengumpul markah keseluruhan dalam peperiksaan yang dijalankan di peringkat sekolah. Ini bermakna pihak lembaga mencadangkan kepada pihak sekolah ataupun guru untuk mengadakan ujian lisan ini ataupun ujian kertas 3 dan kertas 4, supaya akan ada markah keseluruhan 300 markah kepada pelajar-pelajar ini. Kemungkinan guru boleh merancang, jika ada ruang dan masa boleh merancang bermula Januari hingga April ataupun Mei. Guru boleh merancang aktiviti ujian lisan ini, dan ujian lisannya tidak ada rigid, ya. Guru boleh mengadakan tidak secara formal. Yang penting markah dapatan itu berdasarkan kertas 3 dan kertas 4 itu dapat dilaksanakan. Dan ini juga boleh membantu murid ataupun pelajar mengetahui tahap mereka sebelum peperiksaan sebenar, iaitu pada bulan Jun ataupun Julai, ya. Jadi pengumpulan markah ujian lisan ini akhirnya boleh dibuat oleh pihak sekolah ataupun guru untuk mengumpul 300 markah itu dibahagikan kepada 4 kertas tadi untuk peperiksaan pertengahan tahun, ataupun kita bawa nanti markah ini untuk percubaan ataupun akhir tahun nanti. Ya, okey, itu antara cadangan dan juga saranan yang telah diberikan oleh pihak lembaga, dan itu terpulang kepada pihak sekolah ataupun rakan guru untuk melaksanakannya, ya. Jadi yang terakhir sekali, tentunya kita juga menghadapi cabaran untuk pelajar tingkatan 3 tahun ini yang akan menduduki ataupun yang akan kita terima pada tingkatan 4 tahun depan, ya, sebab mereka tidak ada pengalaman, kemungkinan tidak ada pengalaman dalam melaksanakan ujian lisan sebab mereka tidak ada PT3, ya. Jadi kemungkinan kita boleh cadangkan ataupun kita boleh laksanakan ujian itu untuk murid-murid kita nanti, ya, khususnya pelajar-pelajar tingkatan 4 tahun hadapan. Okey, itu sahaja ini, ya. Semoga sedikit manfaat dapat diterima semua, dan khususnya kepada rakan guru dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.